Kisah-kisah yang anda dengar merupakan kisah daripada kisah waktu malam. Jangan terlalu percaya dan terikut-ikut dengan apa yang bakal anda dengarkan. Okey, kali ni cerita yang saya nak sampaikan ni kisah yang diceritakan oleh salah seorang perawat yang saya beri dia nama gelaran sebagai Tok Adi. Ni Tok Adi ni bukan Tok Adi cerita tanah kubur Itu Tok Adi lain. Itu Tok Adi si penggali kubur. Ini Tok Adi si perawat Islam. Okey. Kisah ni dah berlaku beberapa tahun yang lalu lah. Dia sharekan balik sebagai iktibar untuk kita semua. Okey, sekarang kita mulakan kisah. Okey, pada suatu malam ni, dalam pukul 10 malam, dia bagi tahu tengah dia duduk dekat pusat rawatan tu, tiba-tiba datang seorang lelaki. Yang sini saya beri dia nama gelaran sebagai Zairi. Okey, Zairi bukan nama sebenar. Okey, Zairi ni dia datang berjumpa dengan si Tok Adi ni untuk minta diberikan rawatan lah, sebab dia bagi tahu dia ada masalah gangguan. Pada awalnya Tok Adi tengok dia ni macam okey je, macam tak ada apa pun si Zairi ni. Okey. Macam biasa, bila dia datang, Tok Adi akan layankan dia lah macam mana dia layankan pesakit lain. First, sebelum mula rawatan, dia tanyalah Tok Adi, dia tanyalah si Zairi ni, apa masalah Zairi? Cuba cerita sikit. Dia start interview si Zairi ni. Dan si Zairi pun mulalah buka mulut. Dia mula bercakap, dia mula bercerita. Dulu dia kata, beberapa tahun dulu, dia ni seorang yang memang betul-betul gemarkan ilmu silat. Memang suka belajar silat. Bukan setakat ilmu silat saja. Kalau ada segala ilmu kebatinan pun dia akan belajar. Bercakap je. Okey. Sehinggalah pada suatu hari ni ada satu kes, yang kes ini mana dia tak disebutkan, dia lari ke Siam. Okey. Tu satu hal, dah dia lari ke Siam. Okey, dekat Siam ni dah mula dia punya kisah dia. Okey, pada asalnya dia pergi ke Siam tu, dia tertarik kat sana untuk belajar Muay Thai. Muay Thai ni seni mempertahankan diri dekat negara Siam lah kan, dekat negara Thailand sana. Okey, pada awalnya dia hanya belajar secara fizikal je. Tak ada apa yang pelik pun. Dia macam tak ada apa, dia lawan fizikal, macam mana cara gerak nak mempertahankan diri tu. Macam tu lah, saya pun tak tahu sangat. Sehinggalah dah makin lama dia belajar tu, tok guru dia kat sana tanya dia, offer dia, kau nak tak kita kuatkan tenaga dalaman kau? Macam aku kata kan, bila si Zaidi ni dengar offer daripada tok guru dia kat sana macam tu, cakap dia ni pun memang tak tolak lah, sebab dia memang kalau dia belajar silat, ilmu kebatinan semua dia akan belajar sekali. Dia memang suka sangat dengan benda tu. Jadi tak apa, dia terima. Dipendekkan cerita, guru dia ni bawa dia pergi ke satu tempat, yang mana bila sampai tempat ni, si Zairi ni rasa pelik. Awalnya dia rasa pelik. Sebab apa? Korang agak-agak tu tempat apa? Okey. Tempat tu ialah Tokong Siam. Awalnya Zairi pelik. Yelah kan, kita ni orang Islam tiba-tiba nak pergi Tokong, nak ambil apa kan? Pelik juga kan? Tapi oleh sebab jin dalam hati dia nakkan kekuatan dalaman yang dikatakan tok guru dia tadi. So dia ikut je lah. Ikut je. Orang kata lurus dia ikut. Tak ada nak lawan, tak ada nak apa. Tak ada persoalan apa. Memang dia ikut je. Okey. Dekat sana, dekat Tokong tu pula, dia jumpa dengan seorang Tok Sami. Okey, Tok Sami ni jumpa dia dan bagi tahulah apa yang dia perlu buat. Okey, pada awalnya
dia cuma kena tunggu je dekat depan, dekat tokong tu kan ada macam patung berhala kuil tu. Okey, dia kena tunggu kat situ. Sebab dia kata untuk first ritual ni orang lain yang kena buatkan untuk dia. Okay, tak apalah tu dia tunggu situ. Dalam lihat mungkin setengah jam kemudian lah, setengah jam mungkin, tiba-tiba datang kat dia 3 orang. 3 orang Tok Sami juga. Okay, bila datang 3 orang kat dia, 3 orang Tok Sami, dia orang bawa topeng tau. Dia orang bawa topeng. Yang mana topeng tu ada yang mana topeng tu saya boleh katakan dia ada 3 corak tak silap. Okey. Masa tu Zairi diminta duduk. Dia sebab salah seorang dia orang bawa macam apa tu? Macam bawa alat-alat untuk buat tatu. Okey, dipendekkan cerita, dia orang salah seorang daripada Tok Sami tu ukir tatu dekat badan si Zairi ni. Dan Zairi kata, masa dia orang buat tatu tu, orang yang buat tatu tu, Tok Sami tu buta. Kan? Pelik kan macam mana kan? Tapi Zairi dia reda je lah kan. Sebab dia kata dia nak kononnya kekuatan dalaman tu. Okay. Dipendekkan cerita, settle saja bertatu tu semua. Okay, sekarang ni Zairi kena buat upacara yang terakhir. Yang mana ketika Tok Sami tadi dia akan pakaikan topeng. Topeng yang macam bentuk monyet macam gitu. Dan sebenarnya dalam topeng tu sebenarnya ada bukan topeng kosong sebenarnya, dia ada khadam sebenarnya, ada macam makhluk jin dalam tu. Sebab Zairi kata bila dia pun dipakaikan topeng tu juga, tiba-tiba dia tak sedar apa. Dan apa yang dia tahu, orang cerita, Tok Guru dia cerita, selepas saja dia pakai topeng tu, dia terus akan macam menari macam monyet. Gaya dia memang macam monyet. Okey, dipendekkan cerita, upacara tu dah selesai dan dia rasa lepas pada upacara tu semua, dia rasa diri dia gah. Untuk awal-awal tu memang dia rasa gah. Dan dia sampailah satu masa dia decide untuk balik semula ke KL. Okey. Masalah tu bermula dekat sini. Dekat KL, boleh kata orang sekeliling dia semua tak nak berurusan dengan dia. Macam orang tak boleh rapat dengan dia. Kalau dia pergi kerja, majikan tak ngam dengan dia. Dan majikan ada yang sampai banyak kali dia kena buang kerja. Kawan pun tak ada. Jangan nak kata kawan. Lepas tu kawan, patut apatah lagi kalau dia nak berumah tangga kan. Memang tak boleh. Masalah macam ada sesuatu yang menghalang dia. Orang pula memang tak suka dengan dia. Okey. Dipendekkan cerita, makin lama kehidupan dia dah makin terganggu. Dan makin lama dia dah mula waktu tidur, waktu malam dia tidur, dia dah mula mimpi benda-benda yang menakutkan. Contoh tiba-tiba dia mimpi, dalam mimpi dia nampak ada seorang perempuan hodoh menangis dekat dengan katil tempat dia tidur. Dan bila dia terjaga dalam keadaan berpeluh-peluh tu, terjaga tu, tiba-tiba dia nampak dekat hujung kaki dia ada kelibat seorang budak menangis. Bukan tu saja, gangguan ni kerap berlaku ketika dia tidur dan makin lama gangguan ni makin teruk berlaku. Okey, daripada gangguan yang di dalam rumah tadi tu, sekarang ni dah makin lama gangguan tu mula berlaku ketika dia sedar. Kau nak tahu teruk macam mana? Okay, contoh, pada satu hari ni, mungkin waktu tengah hari, dia pergi ke kedai makan, dia nak order makanan. Contohlah kan yang datang tu seorang kakak. Hello kak. Lepas tu kakak pelayan pelayan restoran tu pun datang nak ambil pesanan, nak ambil buku note semua kecil kan. Tanya dia, ya bang nak makan apa? Contoh. Saya contoh saya bagi saya nasi goreng daging satu, contoh. Lepas tu
tiba-tiba kakak yang pelayan dia tadi tu tiba-tiba pandang dia dengan mata yang terbeliak, dengan muka yang tersenyum tu. Tiba-tiba kakak tu, kau bayangkan, dia boleh berubah menjadi perempuan yang hodoh sama macam dalam mimpi dia, dalam realiti. Dan masa tu memang dia kata dia menjerit masa tu, macam dia dah kena histeria lah. Itu tu satu kejadian. Kadang-kadang dia kata kalau dia tengah memandu waktu malam, dia perasan seolah-olah ada orang yang akan ikut duduk dekat belakang seat pemandu, seat penumpang dia, belakang dia duduk. So bila makin lama gangguan ni makin berterusan, dah mula mengganggu hidup dia, dia dah makin tak tahan, akhirnya dia decide untuk berubat. Okey, untuk berubat ni bukan senang tau sebenarnya, sebab dia bagi tahu sebelum dia jumpa dengan si Tok Adi ni, dia dah jumpa ramai dengan perawat Islam lain. Dan ramai tu dan kebanyakan dia orang memang surrender, memang dia orang tak boleh nak handle untuk kes dia ni. Sebab si Zairi ni bagi tahu, setiap kali perawat tu datang, setiap kali perawat tu nak panggil jin tu datang, jin tu takkan datang. Sebab dia orang kata yang si Zairi ni dah buat perjanjian sehidup semati dengan jin yang dia ambil tu. Jadi seolah-olah macam jin tu tak nak berpisah pun dengan dia. Jadi sebab si Zairi ni tak putus asa, dia cuba lagi dan result dia sama, fail sebelum dia jumpa dengan si Tok Adi ni. Okey, sampailah satu hari ni dia jumpa dengan salah seorang dekat masjid. Dia jumpa dengan salah seorang pakcik lah yang tak salah namanya. Okey, ni pun nama samaran juga saya bagi. Nama dia Pak Ngah. Okey, contoh Pak Ngah. Dia jumpa Pak Ngah dekat masjid ni. Dia cakap dengan Pak Ngah. Dia ceritalah segala masalahnya, segala apa yang pernah dia buat dulu, dan sekarang dia beritahu dia nak berubah, tapi dia nak buang semua benda ni, tapi dia dah jumpa ramai orang, dia kata. Lepas tu Pak Ngah kata, saya boleh bantu, tapi saya ni bukan perawatnya, saya ni hanyalah hamba Allah, dia kata. Tapi tak apa, saya akan cuba bantu awak. Dan Pak Ngah tu jugalah yang bawa dia jumpa dengan Tok Adi ni lah. Okey, bila dah diceritakan semua kisah tadi, Tok Adi ni pun, baiklah, sekarang kita mulakanlah rawatan. Sesi rawatan pun dimulakan. Okey. Macam biasa, sebelum rawatan dimulakan, biasa Tok Adi dia akan ambil air dan dibacakan selawat syifa. Tok Adi cerita, masa dia sedang bacakan selawat syifa daripada air ni, si Zairi ni ada depan dia. Si Zairi tu dah terbeliakkan mata dengan muka dan agak bengis. Tok Adi dia tahu dah agak dah, cuma dia buat bodoh je lah, tak payah layan. Lepas dia habis baca tu, dia pun tepuklah belakang Zairi ni. Dia cakap pada Zairi, awak datang sini, awak kena kuat semangat. Dia kata, awak nak sihat kan? Lepas tu nampaklah dia muka si Zairi ni, dia dah mula agak tenang sikit. Dia dah mula nampak waras sikit lah, tak macam terbeliak lah macam tadi. So Tok Adi pun hulurkan air bacaan tadi kepada si Zairi dan Zairi minum. Bila aja Zairi minum, tiba-tiba, "Oi, korang nak bunuh aku ke apa ni?" Zairi jerit. Zairi bangun, berdiri terus, dia koyakkan baju dia sambil dia cakap, "Korang nak bunuh aku ke apa ah? Korang ingat korang boleh pisahkan aku dengan budak ni?" Si Zairi ni bercakap. Masa tu faham lah, yang bercakap ni bukan Zairi lagi dah. Sambil dia koyakkan baju semua. Okey, waktu ni badan Alung dah merah. Macam udang yang kena panggang merah dia. Dan Tok Adi pun apa lagi, dah halang-halang Alung dah tak pakai baju dia dah koyak.
Si Along ni dia bodoh je apa yang si Along ni buat. Dia pun teruslah mula membaca. Dia mulakan ruqyah dan dia tujukan dekat setiap tempat Along badan si Zairi ni yang ada tatu tu. Dan setiap kali dia ubahkan tapak tangan dia ke tatu yang lain, si Zairi ni akan berubah karakter. Kadang-kadang jadi macam budak kecil yang nak mainan. Budak kecil nak mainan. Nak itu. Nak mainan tu, nak lori tu, nak kereta kontrol tu. Contoh. Kadang-kadang dia akan jadi macam perempuan yang cuba menggoda. Okey, ni rasa macam kunyit sikit. Tapi sebab dia kena rasuk kan, so tak apalah. Okey, tapi kalau dia berubah jadi macam monyet, memang susah. Memang siap. Kalau siapa-siapa yang cuba pegang dia, silap makan penumbuk. Tapi sabar, Tok Adi ni pun dia dah banyak pengalaman. Dia bacakan sesuatu, mungkin dan dia kata dia pasakkan kawan tu macam mungkin kunci. So kawan tu si Zairi ni dah tak ada gerak lagi dah. Okey, lebih kurang dia rawat Zairi ni, dia ruqyahkan Zairi ni lebih kurang 30 minit. 30 minit tu tak settle lagi benda tu. Tiba-tiba dalam hati dia terdetik satu benda lah. Then dia sedarkan balik si Zairi ni. Dan bila Zairi dah sedar, dia tanya pada Zairi, masa kau belajar masa kau menuntut benda ni dekat Siam dulu, ada tak Tok Sami tu bagi apa-apa barang? Dan Zairi tu cakap, ada. Dia ada bagi 3 barang. Macam bungkusan dia kata 3. Oh ya ke? Lepas tu Tok Adi kata, okey ke? Apa? Esok bawa bungkusan tu, jumpa dengan Tok. Okey, dipendekkan cerita, esok tu Zairi datang, dia bawa ada 3 bungkusan. Bungkusan tu memang masih berbungkus kemas lagi. Tanya Zairi, kau pernah buka tak bungkusan ni? Tak pernah. Saya pun tak tahu apa isi dalam ni. Okey, tak apalah. Dan Zairi pun datang. Dan bila bungkusan tu diberi pada Tok Adi, Zairi ni dia bagi tahu, bungkusan ni sepatutnya pada setiap malam Jumaat Kliwon katanya, Tok Sami tu suruh asapkan benda ni. Okey. Dan bila Tok Adi buka ketiga-tiga bungkusan tu, yang ada dalam 3 bungkusan tu adalah yang ada satu balang yang dalam dia mungkin rasanya janin bayi rasanya. Janin. Satu lagi macam tokong kecil dan satu lagi ada macam bungkusan rambut. Dia tanya pada Zairi, memang selama ni kau tak pernah buka bungkusan ni? Zairi cakap, pantang dia memang tak dibuka tu bungkusan tu. Si Tok Adi dah cakap dalam hati, budak ni mentah-mentah kena tipu dengan Tok Sami tu. So tak apalah. So lepas saja si Zairi ni serahkan 3 barang tadi, dan dia dah tahu isi kandungan barang tu, Tok Adi kata sekarang ni lah masa untuk sekarang ni dia mulakan balik sesi untuk neutralkan ketiga-tiga barang tadi tu. Dan masa bila dia mula sesi untuk neutralkan 3 barang tadi tu, 3 Zairi ni kena rasuk lagi sekali. Dan keluar 3 suara yang berbeza, merayu-rayu supaya diorang tidak dipisahkan daripada si Zairi ni. Zairi ni kata, kau merayu, ingat aku nak heran. Ya, siapa nak heran kan? Okey, sambil-sambil si Tok Adi ni baca ayat dalam surah, dia kata surah Al-Jin. Dia tanya pada jin-jin tu, kenapa nak sangat duduk dalam badan manusia? Kenapa? Dan jin dalam badan Zairi tu bercakap, bagi diorang duduk dalam badan manusia ni rasanya macam duduk dalam istana. Sebab apa yang Zairi makan, diorang akan dapat makan.
So bagi dia orang duduk dalam badan manusia tu lagi seronok daripada dia orang duduk dekat tempat di tempat yang kotor, yang sunyi, yang orang kata yang dia orang kena hanya makan tulang-tulang atau apa-apa je lah. Bagi dia orang duduk dalam badan manusia ni umpama mungkin rasanya duduk macam dia kata tadi macam dari istana kan. Makan semua siap, jalan-jalan sana sini, relax kan. Mana kawan tu pergi, dia pun pergi. So relax macam istana. Lepas tu Tok Adi tu tanya satu soalan. Ni soalan cepumas. Dia tanya kepada jin-jin yang duduk dalam badan si Zairi ni. Korang tak takut ke dengan kemurkaan Allah? Dan jin dalam tu pun mengaku. Cakap balik. Dia orang cakap, kami tak pernah pun dikenalkan berkenan dengan Allah. Jin tu mengaku. Si Tok Adi pun beritahu. Okay, nak tak aku offer kepada kalian, aku kenalkan kalian kepada ajaran Islam, pada agama Islam. Dan dipendekkan cerita, alhamdulillah, ketika jin yang ada dalam tubuh si Zairi ni menerima Islam, dan mereka pun dengan sendirinya mereka keluar daripada tubuh Zairi. Dan Tok Adi minta kepada jin ni, pergilah kepada bangsa dia orang yang beragama Islam untuk belajar berkenaan dengan Islam. Okey. Ini kan dah habis kan? Tiba-tiba jeng. Tiba-tiba Zairi sekali lagi seolah-olah dia dirasuk. Muka dia kali ni memang bengis. Sebab ada lagi satu jin lagi duduk dalam badan dia yang mengaku dia sebagai jin Ifrit. Jin Ifrit ni dia kata dia memang tak puas hati dengan si Tok Adi ni. Kenapa dia kata? Kenapa dia berusaha nak pisahkan dia dengan budak ni, dengan si Zairi ni lah. Tok Adi tak peduli pun. Dia baca je ayat Quran yang dia kembali baca ruqyah balik. Tak sampai 2 minit pun jin tu datang tunjuk gangster. Konon-kononnya nak belasahnya Tok Adi tu. Tak sampai 2 minit jin tu keluar. Settle. Akhirnya dipendekkan cerita, alhamdulillah, akhirnya Zairi dah bebas daripada cengkaman makhluk jin yang duduk dalam badan dia selama ni. Dan Zairi pun bertaubat lah. Dia selepas tu dia memang dah bertaubat. Dia dah kembali ke jalan yang dia dah jadi orang Islam yang sepatutnya yang dia jadi. Okay, Tok Adi ada pesan dekat si Zairi ni. Sekarang ni badan dia ada ruang untuk jin masuk. Jadi kalau dia nak tutup balik ruang tu, dia kena banyak beramal, dia kena banyak buat baik, dia kena banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah balik. Jadi alhamdulillah, Zairi lepas tu dia datanglah dalam 4 ke 5 hari lagi untuk mendapatkan rawatan susulan. Dan selepas pada itu, keadaan Zairi dah semakin baik. Dan Tok Adi bagi tahu dengan ceritalah, Zairi sekarang ni dia banyak berkhidmat dekat madrasah yang ada sekitar Seri Petaling. Dan dengan cerita si Tok Adi bagi tahu Zairi ni alhamdulillah dah pun berumah tangga. Okey. Jadi itulah kesimpulan dia. Kita sebagai manusia, kita ni tak boleh cuba-cuba mencari ilmu, lagi-lagi ilmu hitam lah, ilmu yang salah ni untuk kita amalkan. Sebab kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita ada pegangan kita sendiri. Sebab kalau kita, orang kata macam contoh Zairi ni, dia rasa dia nak berbengah-begah, dia nak kekuatan semua tu. Tapi kita kena ingat, benda ni tak selamanya. Sebab akhir sekali semua tu akan binasa. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan kisah daripada kisah waktu malam. Jangan terlalu percaya dan terikut-ikut dengan apa yang bakal anda dengarkan. Okey, ini cerita kedua. Okay, cerita ni daripada Abang Puat. Okey, Abang Puat ni dia bagi tahu kejadian seram ni berlaku pada tahun 2010. Sorry jap ada motor lalu sebab rakaman ni saya buat dekat luar.
Okey dah, jauhkan motor kan. Okey, kejadian ni pada tahun 2010. Okey. Waktu kejadian yang berlaku, masa tu dia berada dekat pantai dekat Batu Feringgi dekat Penang. Dia dengan kawan-kawan dia tengah hang out, orang kata, tengah mandi laut semua gitulah kan. Sebab masa tu dia orang cuti, tak bekerja hari tu. So dia orang pun spend time lah sama-sama untuk lepak dekat tepi pantai, mandi-mandi laut juga. Buatlah apa aktiviti sekalipun dekat Batu Feringgi tu. Memang tumpuan pelancong pun. Okey. Nak dijadikan cerita, si abang Puan ni jap, motor lalu lagi. Macam ni lah nasib kau rakam dekat luar. Okey. Mana tadi? Okey, dipendekkan cerita, abang Puan ni dia tiba-tiba pandangan dia tertumpu kat satu akar pokok dekat, sebab dia kata dekat celah akar pokok tu dia macam nampak ada satu gulungan kertas. Dia pun ambil lah gulungan kertas tu sebab dia tertarik, dia nak tahu ni kertas apa ni kan. Dia ambil, dia keluarkan kertas tu daripada celah akar tu. Dia buka. Bila dia buka, dia terkejut dan terus dia masuk poket. Tahu sebab apa? Kertas tu kertas apa? Kertas tu kertas duit RM100. Siapa yang tak ambil kan jumpa duit kan? 100 sudah tu kan, bukannya RM1 ke RM2, RM100. Jadi dia pun ambil masuk poket tanpa fikir apa-apa, dan kejadian dan hari tu pun berakhir. Okey. Gangguan bermula 2 hari lepas tu. Dia bagi tahu dia dah mula mimpi. Dalam mimpi dia tu, dalam tidur dia mimpi yang masa dia tengah tidur tu, tiba-tiba dalam mimpi dia terjaga. Sebab dekat ruang tamu dia dengar macam suara perempuan menangis. Menangis sayu. Dalam mimpi tu, dia bangun daripada katil, turun katil dan dia jalan menuju ke pintu bilik. Dia buka pintu bilik dan dia nampak ada seorang perempuan tengah duduk dekat ruang tamu. Dalam keadaan gelap lah. Perempuan tu berpakaian serba putih, macam orang kata berpakaian serba putih dengan rambut panjang serba putih, tapi muka tak nampak sebab dia dalam gelap. Dan biasanya mimpi tu memang akan berakhir macam tu je. Lepas tu dia akan terbangun. Dan esoknya lagi dia tidur, dia akan mimpi lagi benda yang sama. Berulang-ulang kali. Selama beberapa malam. Tapi waktu ni silap dia lagi. Tadi silap dah ambil duit kan. Ni silap je lagi. Mimpi tu dia abaikan. Dia bagi dia kata, ni semua mainan tidur je ni, tak ada apa ni. Okey. Jadi dipendekkan cerita, 2 minggu lepas tu, ni dia belum tidur lagi ya. Dia baru baring. Dia dah padam lampu semua, dan pintu bilik dia pun dia dah padam lampu semua. Dia dah standby nak tidur. Tiba-tiba dia dengar lagi sekali perempuan tu menangis. Dan kali ni dia tak tidur lagi. Maksudnya real lah maksudnya. Dia belum tidur lagi masa ni. Terus dia teringat balik mimpi-mimpi dia. Ni kalau aku buka pintu ni silap-silap, kalau aku nampak perempuan yang sama macam dalam mimpi aku, macam mana? Dia dah mula teringat. Jadi dia duduk dalam bilik tu sepanjang malam, dia kata. Dia kata sepanjang malam dia dengar suara perempuan tu menangis dekat ruang tamu bilik dia. Di ruang tamu rumah dia. So dipendekkan cerita, keesokan paginya dia tak tunggu dah, dia segera cari perawat Islam. So dia cari-cari, akhirnya dia jumpa seorang ustaz ni. Petang tu juga ustaz tu datang ke rumah dia. Ustaz tu buat scanning rumah dia, baca-baca semua. Ustaz tu bagi tahu, waktu dia scan ni, dia tak detect apa-apa lah. Tapi tak apa, Ustaz kata, nanti esok kalau berlaku gangguan, bagi tahu dia, nanti esok dia datang. So lepas saja ustaz tu balik, dia dalam rumah, dia duduk, dia terfikir jap, apa penyebab gangguan ni berlaku. Sebab dia dah lupa dah pasal yang duit yang dia ambil tadi tu.
Dia fikir, dia termenung jap, dia ingat. Dan sekali, dia teringat dulu yang beberapa minggu lepas tu, yang dia pergi pantai, dia ambil duit tu, duit RM100 yang dekat, yang orang selit dekat akar pokok tu, yang terselit dekat akar pokok tu. Duit tu masih ada lagi kat dia. Dia tak pakai lagi. Maksudnya masih ada lagi dalam dompet dia. Dia ambil dompet dia, dia keluarkan dompet dia. Dia tengok duit tu, dan kali ni dia rasa dia tengok duit tu tak macam first dia jumpa lah. Kali ni dia kata dia tengok duit tu, dia rasa macam seram pula dia kata. Dia kata dia seram pula tengok duit RM100 yang sekeping ni. Tahu tak lepas tu apa yang dia buat? Aku tak tahu lah lepas ni nak kata dia ni jahat ke, kesian ke kat dia ni, lawak ke. Sebab lepas tu dia keluar dari rumah dia bawa duit RM100 tu. Sebelah rumah dia ada seorang jiran pakcik, Apek Cina. Dia panggil Apek. Apek. Si Apek tu pun masa tu tengah siram pokok. Tanya dia, kenapa? Ni saya ni hari ni saya dapat bonus dia kata dekat Apek tu. Dia kata, wah, bonus apa tu? Dia kata, adalah sikit. Dia kata dekat tempat kerja ada bagi bonus. Jadi I nak share dengan you. You ambil ini 100. Dia bagi 100 yang dia jumpa dekat pantai yang sebelum ni tu, dekat Apek tu. Dengan harapan gangguan tu pindah ke rumah Apek tu. Gila jahat dia ni. So Apek tu tak tahu apa-apa. Wah ya, terima kasih ya. Dia kata, wow, banyak murah itu rezeki you murah lah sangat. Jadi dia pun bagi duit tu. Dia ingatkan benda dah berakhir. Sekali rupanya malam tu dia tidur, gangguan tu berlaku lagi. Bukan setakat menangis, bukan setakat orang kata perempuan menangis. Siap orang kata, kadang-kadang tu siap bunyi ketuk pintu lagi. Waktu tu dia kata, ni dah tak boleh jadi. Dia kata dia refer balik dengan ustaz tu. Ustaz tu datang lagi ke dia, dan dia bagi tahu lah kat ustaz tu. Dia terus terang, dia dah teringat kan. First tadi dia tak ingat, ni dia teringat. Dia bagi tahu ustaz tu, ustaz, sebenarnya beberapa minggu lepas saya ada pergi pantai Batu Feringgi dengan kawan-kawan. Waktu kita orang mandi tu, saya naik sekejap dan saya ternampak saya ada ambil duit RM100 yang terselit dekat celah-celah akar pokok tu, pokok kat situ. Ustaz tu dengar, Astaghfirullahalazim, yang kau jumpa barang yang bukan kau punya, kau ambil tu kenapa? Saya rasa gangguan yang kamu hadapi tu memang itulah kot sebabnya. Sebab duit tu. Sebab kadang-kadang orang kalau dia nak buang saka ke, nak buang sihir ke, nak buang barang ke, dia akan letak dekat dalam duit ataupun apa-apa barang berharga lah. Contoh duit, barang yang mana orang akan ambil. Jadi sebab itulah kita dipesan, ustaz tu kata kat dia, kalau jumpa barang apa-apa yang kita tak tahu siapa tuan dia, jangan ambil. Jadi lepas tu si abang puan ni cakap lah kat ustaz tu, tapi ustaz, saya dah bagi dah duit ni kat orang lain, tapi kenapa masih jadi gangguan kat saya? Ustaz tu gelak. Kau bagi kat orang lain? Jahat tu kau. Apa niat kau nak bagi orang tu pula kena gangguan? Si abang puan ni tengeh je lah kat situ kan. Bagi dia cakap betul lah tu. Orang ajar punya si abang puan. Lepas tu ustaz tu explain, orang yang dapat duit tu lepas ni, kalau kamu bagi duit tu dekat orang lain, orang tu tak akan kena gangguan. Dia akan kena pada orang yang first ambil duit tu. Dia yang kena. Okey, jadi tak apa. Jadi tak apa, saya cuba pagarkan rumah ni. Rumah awak ni saya cuba pagarkan. Dan awak pun buatlah amalan-amalan dalam rumah ni. Awak rajinkan mengaji Al-Quran. Kalau boleh awak pasangkan bacaan ayat suci Al-Quran dalam rumah awak 24 jam tanpa henti. Dan abang puan ni pun dia ikutlah saranan ustaz tu. Dia banyakkan amalan dalam rumah. Lepas tu dia ada radio kecil rumah dia. Radio kecil tu 24 jam all the way akan mainkan surah suci Al-Quran dalam rumah dia.
Dan lama kelamaan gangguan tu pun dah lenyap lah. Dah tak ada apa-apa lagi gangguan kat rumah dia. Jadi kesimpulan dia, kita kalau jumpa barang-barang yang kita tak tahu tuan ni, jangan ambil. First, mungkin ada orang tercicir barang tu. Sebab dia mungkin contoh duit RM100 tadi, mungkin dia tercicir. Dia tercicir barang tu. Dan kalau buatnya dia cari, lepas tu kau dah ambil je. Itu satu. Secondly, takut, macam Ustaz kata tadi lah, takut ada barang dekat, ada benda dekat situ yang menyebabkan, yang orang kata benda tak elok lah, yang orang nak buang dan tapi kita pergi ambil. Takut lagi benda tu jadi kat kita pula. Jadi benda tu kita minta simpan lah kan. Jadi itu sajalah untuk kisah ni. Harap ambil pengajaran lah. Saya pun tak pandai sangat nak sampaikan cerita ni sebenarnya. Okey, jadi sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan kisah daripada kisah waktu malam. Jangan terlalu percaya dan terikut-ikut dengan apa yang bakal anda dengarkan.